Antara paparan menarik hari ini, rumah terbuka cabar maruah PAS. Krisis air Kedah, pihak Sanusi tidak mahu bertanggungjawab. Skandal seks Exco Melaka, benar atau fitnah? PAS nasihat Perdana Menteri Anwar bertaubat. Sekutu Pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tampil menyangka dakwaan cubaan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Ketua Whip Parlimen Gabungan Parti Sarawak, Fadilah Yusof yang juga timbalan Perdana Menteri berkata, mereka tegas beri tegur dalam menyokong segala usaha kerajaan perpaduan untuk pemulihan ekonomi negara. GPS has been repeated many times by Premier and also myself that what we want is a stable government, a strong government that will focus on putting back Malaysia into the right track in terms of economic recovery, focusing the well-being of people and of course the wealth of the country. Only then Malaysia will be back on track. Katanya lagi, jika kita terus berpolitik, kita akan ketinggalan jauh dari rantau ASEAN. Ia juga berkata sebarang pergerakan atau usaha ketika ini untuk menggulingkan Anwar, dia tidak tahu. There's no move. I don't know if there's any move or not. And should there be one? That's why I don't want to comment, because something is not reliable. Why we have to comment something which is not reliable? I have not been approached. Nobody approached us. So we are just focusing right now. As you know, GPS is focusing on the work to make sure that Malaysia will be back into the glory days. Timbalan Setiausaha Agung Perikatan Nasional Taqiyuddin Hassan menganggap langkah Putrajaya mengadakan siri Rumah Terbuka Malaysia tidak menyumbang kepada pembinaan hubungan yang baik di antara kerajaan pusat dan negeri selain tidak bermanfaat. PN menyatakan Madani di 6 negeri tidak lama lagi sebagai sesuatu yang melampau serta mencabar maruah kerajaan terbabit. Katanya tindakan melangkahi sempadan hormat dan adab antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri dalam konteks ini jelas mencabar imej serta maruah negeri-negeri dan tentunya tidak akan menyumbang kepada hubungan baik dan saling mempercayai antara kedua-dua belah pihak. Keadaan ini juga tentulah tidak bermanfaat kepada rakyat dan negara serta usaha dan cita-cita untuk mewujudkan sebuah persekutuan yang kuat dan saling mengukuhkan. Putrajaya bercadang mengadakan program masa membabitkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan orang awam di Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Selangor dan Negeri Sembilan tidak lama lagi. Ia dikecam pembangkang kerana dianggap menjadi cara kerajaan pusat berkempen kerana keenam negeri terbabit bakal mengadakan pilihan raya tidak lama lagi. Bagaimanapun Putrajaya mempertahankan langkah tersebut dan menafikan ia akan membazir. Taqiyuddin yang juga Setiausaha Agung PAS berkata 6 majlis sambutan Aidilfitri itu jauh tersasar dan tercemar dari matlamat sebenar perayaan berkenaan kerana menyasarkan lokasi yang akan mengadakan pilihan raya negeri. Katanya sambutan bersiri itu melanggar konvensyen dan adab hubungan dio antara kerajaan pusat dan negeri-negeri dari segi wibawa dan bidang kuasa masing-masing. Menurut Taqiyuddin adalah lebih manis jika Putrajaya mengekalkan amalan pembahagian tradisi tersebut dengan kerajaan pusat menganjurkan rumah terbuka utama di peringkat kebangsaan sahaja. Langkah berkenaan tambah bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri itu menunjukkan tanda hormat terhadap wibawa dan bidang kuasa negeri. Katanya, ditorik basi dan sumbangan kononnya PAS dan sekarang ini PN adalah parti yang menunggang agama untuk tujuan politik. Nampaknya kini berbalik kepada kerajaan pusat sendiri yang mencolek majlis penting tahunan Islam itu bagi mencapai matlamat kuasanya. Ahli Parlimen Kota Baru itu juga menyatakan rasa bimbang PN terhadap kemungkinan kerajaan pusat yang didakwa akan menyalahgunakan jentera serta agensi kerajaan. Kata Taqiyuddin, motif politik kerajaan tidak boleh disorokkan lagi melalui penganjuran rumah terbuka tersebut. Katanya lagi justru kerajaan pusat perlu memberi jaminan ia tidak berlaku selain memastikan semua janji dan slogan tentang salah guna kuasa, penyalahgunaan jentera dan kelemahan pengurusan yang diwawarkan mereka sebelum ini tidak hanya tinggal slogan dan janji di bibir semata-mata. Penyokong pro-Tun Dr. Mahathir Mohamad terus-menerus menimbulkan polemik mengenai siapa yang terlebih dahulu memperkenalkan konsep rahmah di Malaysia. Konsep rahmah sebenarnya bukanlah idea asli bekas Perdana Menteri itu maupun Perdana Menteri terkini Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebaliknya, konsep berkenaan diketengahkan oleh Parti Amanah Negara dan Naib Presidennya Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof
kata seorang pendakwa bebas Wan Ji Wan Husin. Wan Ji berkata ketika slogan Rahmah Sekalian Alam diperkenalkan, Dr. Mahathir masih lagi sibuk bergaduh dengan Najib dan masih belum menerima Pakatan Harapan sebagai rakan politik. Katanya, apabila terbentuk Kerajaan Pakatan Harapan yang mana Dr. Mahathir diangkat sebagai Perdana Menteri, tidak mudah juga untuk Mujahid mengangkat konsep Rahmah. Sebabnya pada peringkat awal, Mahathir dikatakan kurang selesa dengan konsep tersebut. Namun usaha Mujahid daripada Parti Amanah berjaya membawa konsep itu sehingga menjadi dasar rasmi negara. Katanya tema Rahmah ini berjaya diperkenalkan oleh Timbalan Presiden Amanah, Datuk Seri Salahuddin Ayub yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dalam Kabinet Anwar. Konsep itu sebagai menyantuni rakyat yang kurang berkemampuan pada era kerajaan perpaduan. Jelas Wan Ji mengenai ucapan perasmian tilawah dan hafazah Al-Quran peringkat kebangsaan di Kota Kinabalu pada 16 Februari 2020. Dr. Mahathir hanya baca teks yang ditulis oleh pihak Mujahid, bukan secara aslinya daripada Perdana Menteri. Lebih menarik jika konsep Madani menjadikan kemanusiaan sebagai tonggak, makanya pendekatan Rahmah pula dilihat sebagai penyempurnanya. Tidak betul dakwaan penyokong Perikatan Nasional. Kononnya sesiapa yang mentadbir Kedah sama sahaja kerana gagal dapat menyelesaikan masalah bekalan air bersih di negeri itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Kubang Rotan Asmirul Anwar Aris menegaskan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan hanya mampu bertahan tidak sampai 2 tahun apabila dirampas oleh pihak PN. Menurutnya, pentadbiran Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno kini sudah 3 tahun dan sepatutnya mampu menangani krisis air di negeri tersebut, bukannya hanya suka berceramah. Bidasnya dalam satu kenyataan, sebagai makluman, kerajaan kami Pakatan Harapan ditebuk atap oleh pihak Sanusi ketika di tengah jalan pemerintahan sewaktu kerajaan baru berusia 22 bulan. Berbanding kerajaan beliau pada ketika ini berusia 3 tahun. Berani ambil kerajaan, beranilah bertanggungjawab. Atau sekadar berani ambil kerajaan tetapi tidak mampu dan tidak mahu bertanggungjawab. Sehubungan itu, Asmirul mempersoal mengapa Sanusi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Jeneri tidak ingin muncul sebagai wira untuk memulihkan bekalan air. Katanya, kenapa tidak mahu menjadi pembela kepada rakyat Kedah sendiri yang sedang berhadapan dengan bekalan air? Atau adalah MB Kedah sudah terkesima kerana gagal kerana sudah tidak mampu berbuat apa-apa? IDVT tahun ini menyaksikan kira-kira 1 juta daripada kira-kira 2.2 juta penduduk Kedah dilaporkan mengalami krisis bekalan air yang disalurkan syarikat air Darul Aman, SADA. Malah terdapat kawasan tidak mendapat bekalan air mencukupi sejak 3 bulan lalu. Mengulas lanjut, Asmirul Anwar berpendapat pentadbiran Sanusi yang juga pengerusi PN Kedah gagal walaupun sudah 3 tahun menderajui negeri. Bidasnya lagi, kalau tidak disebut gagal, apakah lagi yang perlu dikatakan kepada MB Kedah selaku pemimpin nombor 1 negeri Kedah yang juga pengerusi SADA pada ketika sudah 3 tahun berkuasa. 36 bulan, hampir 3 tahun Kedah diperintah oleh parti pemerintahan yang sama di negeri dan negara sebelum PRU 15. Apa yang anda buat dalam tempoh itu untuk menyelesaikan masalah air? Pada Mac lalu, Sanusi dilaporkan berkata, masalah bekalan air di Kedah tidak sampai ke tahap krisis meskipun terjejas berikutan fenomena La Nina. Orang zaman dunia cyber ni boleh buat macam-macam. Saya tak nak menafikan benda tu betul atau tidak. Saya menganggap ini sebagai satu benda fitnah yang harus kita lihat. Itu tegas Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof yang menganggap kontroversi seorang ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang didakwa terbabit dalam skandal seks dengan seorang wanita sebagai fitnah dan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Beliau berkata dalam dunia cyber dan serba moden ini, pelbagai bentuk fitnah mudah disebarkan oleh pihak tidak bertanggungjawab di media sosial. Dalam dunia yang serba moden ini, penyebaran fitnah ini dalam berbagai bentuk. Jadi saya yakin sebab pengalaman ni ramai orang dah dapat tahu dah dapat rasa dah sama je. Jadi saya pun tahu, saya pun lihat bahawa ini adalah permainan musuh-musuh politik lah. Abdul Rauf yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri berkata demikian sebagai mengulas dakwaan bahawa seorang esko negeri itu terbabit skandal seks dengan seorang wanita seperti mana tular di Facebook. Menurutnya, beliau tahu asal-usul kontroversi berkenaan selepas melihat dan meneliti perkara yang ditularkan itu, namun enggan mengulas lanjut mengenai perkara berkenaan. Beliau turut menyerahkan kepada anggota esko terbabit sama ada mahu membuat laporan polis atau tindakan yang difikirkan wajar. PAS berterusan mempersoal penganjuran Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani
bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim di 6 negeri yang bermula di Kedah pada 29 April ini. Malah pemimpin dalam parti dikepalai Tan Sri Abdul Hadi Awang itu menggesa supaya Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan untuk bertaubat. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan PAS Pusat, Zul Ahmad, menasihati Perdana Menteri agar berbuat demikian dan menganggap majlis yang dapat memberikan peluang kepada rakyat untuk hari itu sebagai teka belakang. Dia juga berpendapat rakyat sentiasa menilai sikap Anwar yang kononnya mengkhianati perjuangan reformasi selama ini. Katanya, nasihat kami PAS kepada PMX, bertaubatlah daripada sesuka hati menggunakan jentera kerajaan demi kepentingan politik yang sempit. Jangan diteruskan budaya politik yang jijik dan terkebelakang seperti ini. Kami percaya rakyat akan sentiasa memerhati dan menilai sikap PMX yang dilihat hilang prinsip dan sentiasa mengkhianati perjuangan reformasi selama ini. Malah Zuk mempersoal sama ada Anwar amat terdesak untuk berhadapan dengan gelombang penolakan rakyat di 6 negeri yang akan diadakan pilihan raya negeri. Selepas Kedah, Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Perdana Menteri akan diteruskan di Pulau Pinang pada 6 Mei, Negeri Sembilan pada 7 Mei, Kelantan 12 Mei dan Terengganu 13 Mei. Kemuncak sambutan Rumah Terbuka yang buat julung kali diadakan semasa pentadbiran kerajaan dipimpin Anwar ini ialah di Selangor pada 14 Mei. Dalam hal berkaitan, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, program yang dijadualkan antara jam 10.30 pagi hingga 11 malam bergantung pada negeri terbabit tiada kaitan dengan PRN. Presiden amanah itu berkata, majlis tersebut adalah usaha kerajaan persekutuan mendekati rakyat dan pemimpin kerajaan negeri termasuk yang ditadbir pembangkang. Jelasnya bukan semua rakyat, orang dari negeri lain dapat berkunjung ke majlis itu jika diadakan di Seri Perdana Putrajaya. Bahkan ahli Parlimen Kota Raja itu berkata, banyak acara peringkat kebangsaan juga dirancang diadakan di luar Putrajaya bagi mencapai hasrat menguatkan kerjasama dengan negeri, termasuk dipimpin pembangkang. Sekian, saya Syahidah Zakaria, Rentasan Malam di TV pada hari ini.